Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izhan bin Zakaria bersama seorang lagi rakan sekumpulan saya, Syaril Noel Balai Anak Interi, pada hari ini akan membicarakan tentang teori etika. Teori teleologi. Apakah itu teleologi? Teleologi berasal daripada perkataan telos yang bermaksud tujuan ataupun matlamat. Teori ini menilai sesuatu perbuatan berdasarkan kepada kesan atau nilai instrumental dari perbuatan tersebut. Sesuatu tindakan dianggap bermoral jika hasil dan faedah perbuatan tersebut membawa kepada ke arah kebaikan. Selain itu, teori ini tidak melihat kepada perbuatan seseorang. Sebagai contoh, Amir memarahi anaknya yang degil itu dengan tujuan untuk mendidik. Ahli teleologi mempunyai pandangan yang berbeza terhadap apa yang dikatakan baik atau jahat dan kepada siapa kebaikan itu ditujukan. Maka dengan itu, teori teleologi pun terbahagilah kepada dua jenis, iaitu teori utilitarianisme dan teori egoisme. Apakah itu teori utilitarianisme? Utilitarianisme berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Kebahagiaan yang dimaksudkan ialah keseronokan, iaitu sesuatu yang bukan bersifat moral. Terdapat dua orang pengasas bagi teori ini, iaitu Jeremy Bentham 1748 sehingga 1832 dan John Stuart Mill 1806 sehingga 1873. Jeremy Bentham mengatakan bahawa manusia dikuasai dan dipengaruhi keseronokan serta kesakitan, manakala kemoralan itu ialah usaha untuk mencari kebahagiaan, iaitu keseronokan. Beliau membezakan antara keseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. Mill mengukur kualiti dan kuantiti sekaligus. Menurutnya, petunjuk kualiti keseronokan adalah seperti tinggi atau rendah, baik atau buruk, baru atau lama, dan objektif atau subjektif. Faktor yang boleh mempengaruhi keseronokan pula ialah kecerdikan, pendidikan, sensitiviti, bermoral dalam tindakan dan kesihatan yang baik. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan. Beliau memperlihatkan utilitarianisme seperti berikut. Prinsip kebahagiaan terbanyak yang menekankan bahawa sesuatu perlakuan itu benar atau baik mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan yang dimajukan dan dihasilkan oleh perlakuan itu. Seterusnya, keseronokan bebas daripada kesakitan sebagai natijah atau hasil yang benar, baik dan diidamkan. Penyokong Quinton 1973 menganggap bahawa kebaikan sesuatu tindakan atau perlakuan ditentukan oleh nilai natijah daripada tindakan itu sendiri. Penentu nilai berkenaan ialah keseronokan dan kesakitan yang wujud bersama. Jenis-jenis utilitarianisme. Yang pertama, utilitarianisme. Ciri pertama adalah merekod akibat sesuatu perbuatan sama ada bermoral atau sebaliknya berdasarkan kajian kes. Ciri ini dipanggil utilitarianisme. Misalnya, aktiviti riadah dengan menonton televisyen mungkin dianggap tidak bermoral kerana masa tersebut sepatutnya digunakan untuk kerja-kerja bermanfaat. Seterusnya adalah hedonistic utilitarianisme. Ciri kedua pula ialah mengambil kira kegembiraan, kesan daripada sesuatu tindakan dianggap bermoral. Ini kerana Bentham berpendapat untuk menentukan benar atau salah laku moraliti tingkah individu,
Mengambil ianya perlu kira kesan dan akibat. Misalnya, kesetiaan dalam persahabatan sehingga mencetuskan ciri kegembiraan. Istilah yang selalu dikaitkan dengan teori atirianisme adalah melalui istilah kebaikan, pengalaman keseronokan mestilah dikaitkan dengan kebaikan dan pengalaman kesakitan dikaitkan dengan kejahatan. Seterusnya adalah istilah kebahagiaan, yaitu menyamakan keseronokan dengan kebahagiaan. Kelemahan-kelemahan teori ini. Intensiti keseronokan atau kesakitan adalah sesuatu perkara yang subjektif dan sukar untuk diukur. Intensiti ini adalah subjektif kerana perasaan setiap individu adalah berbeza. Kualiti keseronokan atau kesakitan yang dialami oleh seseorang individu adalah tidak sama dengan orang lain. Sekian saja pembentangan daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.